Tan Sri, soalan saya soalan ke-10. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bendera yang mengemukakan pertanyaan. Dimaklumkan statistik Jabatan Penjara pada 28 September 2009 menunjukkan terdapat lebihan seramai 748 banduan atau 2.3% berbanding kapasiti. Kapasiti untuk 30 buah penjara adalah 32,600. Manakala jumlah banduan yang sedang ditahan atau menjalani hukuman pula seramai 33,348 banduan. Bagi depo tahanan imigresen pula, berdasarkan statistik Jabatan Imigresen sehingga 6 Oktober 2009, terdapat hanya 2 depo yang mengalami lebihan penghuni, iaitu depo imigresen Berlantik, Kedah seramai 390 orang dan depo tahanan Lengging, Negeri Sembilan seramai 357 orang. Jabatan Penjara dan Jabatan Imigresen mengambil langkah yang berterusan bagi mengurangkan kesesakan yang dialami. Langkah tersebut setakat ini telah berjaya mengurangkan jumlah penjara yang sesak. Sebagai contoh, pada Jun 2009, sejumlah 18 penjara yang sesak dan kini hanya 18 penjara yang sesak. Di antara langkah-langkah yang telah diambil ialah kerjasama dengan Mahkamah, Jabatan Imigresen dan Kedutaan bagi mempercepatkan perbicaraan dan proses penghantaran pulang warga asing. Kedua, ubah suai beberapa buah penjara dan depo imigresen bagi meningkatkan jumlah kapasiti. Ketiga, melaksanakan program yang melibatkan penahanan tanpa tembok atau sistem payroll serta mengemukakan cadangan program pemasyarakatan yang boleh banduan yang terpilih berada di luar penjara. Keempat, mencadangkan program pemindahan banduan asing untuk menjalani hukuman di negara asal, yang mana daripada segi perundangannya dalam proses dikaji. Kelima, meningkatkan keberkesanan program pemulihan bagi mengurangkan kadar kemasukan semula. Dan kelima, membina beberapa buah penjara baru sebagai alternatif terakhir mengurangkan kesesakan. Dan ketujuh, bekerjasama dengan kedutaan dan perwakilan asing parti yang terlibat bagi memudahkan pengeluaran dokumentasi perjalanan kepada parti supaya dapat diusir ke negara asal dengan segera. Sebagai contoh bagi warga negara Myanmar, langkah proaktif telah dilaksanakan dengan kerjasama kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur yang bersetuju mengeluarkan dokumen perjalanan berharga RM50 Malaysia dan tiket penerbangan tambang murah ke Myanmar bagi tahanan yang telah dikenal pasti sebagai warga negara mereka. Sehubungan dengan tugasan yang diberikan kepada banduan, pihak penjara memberi allowance insentif latihan dan bukannya upah. Sebarang tugasan yang diberi kepada banduan adalah bertujuan untuk mendidik, membentuk kesabaran, membina kemahiran dan disiplin supaya program pemulihan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kadar insentif yang diberi kepada seseorang banduan bergantung kepada tahap kemajuan sistem peringkat progresif dan kemahiran dalam bidang vocational. Kadar allowance mengikut sistem peringkat progresif adalah seperti berikut. Peringkat 2, 30 sen sehari. Peringkat 3, 60 sen sehari. Peringkat 4, 80 sen sehari. Peringkat khas, RM1 sehari. Manakala bagi banduan yang terlibat dalam program vocational di bawah akaun amanah dan usaha sama, mereka diberi allowance seperti berikut. Mahir, RM4.50 sehari. Separuh mahir, RM3.50 sehari. Kurang mahir, RM2.50 sehari. Usaha sama, RM12 sehari minima. Sekian, terima kasih. Bukit Bendera. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Timbalan Menteri. Boleh saya tanya, adakah sistem insentif ni ataupun sistem upah ni satu
eksploitasi. Bolehkah pihak kementerian memikir semula dasar ini untuk membayar lebih sikit dan supaya menggalakkan bantuan-bantuan ni supaya bekerja keras dan menyimpan wang selepas selepas hari untuk mereka, selepas mereka dilepaskan. Dan juga dasar ni siapa yang untung daripada produk-produk yang dibuatkan oleh bantuan-bantuan ni? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Apa yang saya telah nyatakan tadi, bahawa bayaran yang dibagi kepada bantuan-bantuan ini yang melibatkan diri dalam kerja-kerja untuk membentuk kesabaran, membina kemahiran dan disiplin supaya program pemulihan dapat dilaksanakan adalah merupakan insentif. Dan kerana itulah apa yang dibayar adalah sekadar yang telah saya nyatakan tadi, dan ini pihak kementerian merasakan bayaran itu adalah wajar. Dan selain daripada insentif seperti yang telah dinyatakan, bahawa insentif yang mana mereka menggunakan kemahiran untuk mengeluarkan produk-produk yang tertentu, yang mana hasil daripada penjualan dimasukkan dalam akaun amanah bantuan. Dan ianya sebagaimana yang saya nyatakan tadi, bahawa mereka akan dibagi kadar seperti yang telah saya nyatakan. Terima kasih.